ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ada satu permasalahan. Adakah Dajjal ini manusia atau bukan? Dajjal tu manusiakah ataupun selain manusia? Mungkin ada pandangan yang mengatakan Dajjal itu manusia. Ada yang mungkin kata jin ataupun kumpulan ataupun ideologi atau gergasi atau makhluk-makhluk lain lah. Jadi ada pelbagai pandangan daripada para ilmuwan, para pengkaji dan juga orang-orang biasa. Dalam hal ini, awal-awal lagi kita berikan pandangan kita, Dajjal yang sebenar-benarnya itu ialah manusia. Hal ini berdasarkan maklumat-maklumat yang sampai kepada kita. Maklumat-maklumat yang tak sampai kepada kita itu di luar daripada kemampuan kita lah untuk kita menelitinya. Yang pertama, antara sandarannya, hadis riwayat Imam Bukhari. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bertawaf di Baitullah dan dia ternampak Nabi Isa dan Dajjal. Katanya, dia, yakni Dajjal, itu seorang yang gemuk, berkulit merah, berambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak. Sebagaimana yang kita sedia maklum, mimpi Rasulullah ni, mimpi Nabi-Nabi ni adalah mimpi benar. Jadi huraiannya, mula-mula Rasulullah ternampak Nabi Isa dan kemudiannya dia ternampak Dajjal. Nabi Isa, kita sedia maklum, seorang manusia. Jadi kemungkinan besar jugalah Dajjal itu juga seorang manusia. Tambahan lagi, disertakan ciri-cirinya, gemuk, berkulit merah, berambut keriting dan buta sebelah matanya. Yang ini semua ciri-ciri manusia. Setakat ini cenderunglah kita mengatakan Dajjal itu manusia. Tak apalah, katakanlah mimpi Nabi ini jenis mimpi yang perlu ditakwil, perlu ditafsir dan perlu ditakbir. Nabi Isa tu ada pengertiannya, Dajjal itu ada pengertiannya, gemuk itu ada pengertiannya. Tak apalah, kita beralih kepada sandaran yang kedua. Riwayat Imam Bukhari, Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, jika dia, yakni Ibnu Sayyad, ni kisah dia, ada satu orang budak kecil, Ibnu Sayyad. Dia ini masa besarnya beragama Islam, masa kecilnya tak tahulah. Dia salah seorang sahabat Nabi dan dia tinggal di Madinah. Dia pernah mengerjakan haji dan pernah berjihad. Masa dia kecil tu, zaman Rasulullah dah jadi Nabi lah, dah datang ke Madinah dah. Ada maklumat mengatakan Ibnu Sayyad ni dia satu orang Ansar. Dan ada juga yang berpandangan dia asalnya ialah Yahudi Madinah. Kecoh lah di kalangan sebahagian sahabat mengatakan Ibnu Sayyad, si budak kecil ni tadi, dia ada ciri-ciri Dajjal. Jadi sebahagian sahabat termasuklah Sayyidina Umar menyangkakan Ibnu Sayyad Dajjal. Dia mengadu kepada Rasulullah, bawa Rasulullah sekali pergi tengok. Jadi kata Nabi, sekiranya dia, yakni Ibnu Sayyad tadi, ialah Dajjal, maka engkau tidak dapat menguasainya. Tapi jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan untuk engkau membunuh. Bagi Sayyidina Umar ni, dia agak confirm dah ni, Ibnu Sayyad ni Dajjal. Jadi Sayyidina Umar bercadang nak bunuh. Tapi bagi Rasulullah, dia kata kalau betul itu Dajjal,
kita tak boleh nak buat apa-apa dengan dia, kerana dah dimaklumkan kepada Nabi, Dajjal ni dia akan tewas hujung akhir zaman tu, bukan di zaman dia. Sama macam kisah Zulkarnain dengan tentera dia ni kan. Kemungkinan mereka ni boleh mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, tetapi dia sekadar buat benteng, tembok menghalang mereka, sebab mereka tu akan ditumpaskan pada zaman akhir nanti, bukan pada zaman Zulkarnain. Dan kata Nabi tadi, sekiranya tersilap lah, sekiranya kita bunuh dia bukan Dajjal, maka sia-sia lah. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW sendiri pun tak pasti itu Dajjal ataupun tidak. Jadi dalam artikel kita ini, di tulisan saya yang lama saya cari balik jumpa, perbahasannya bukanlah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan. Kita tak tumpu ke situ sangat, tetapi lebih kepada tajuk kita tadi, Dajjal itu manusia atau tidak. Jadi kita terus kepada matlamat kita lah. Nampaknya Rasulullah sendiri tidak menolak kemungkinan Dajjal ialah seorang manusia. Jika tidak, sudah tentu awal-awal lagi dia sudah memberitahu kepada para sahabat bahawa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Beberapa sahabat kata, Ibnu Sayyad ni Dajjal ni. Kalau bukan manusia, dah tentu Nabi cakap awal-awal, Dajjal ni bukan manusia, dia sesuatu yang lain. Tapi tak berlaku macam itu. Yang ketiga, riwayat Bukhari, Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku menyaksikan Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahawa Ibnu Sayyad ialah Dajjal. Aku bertanya kepadanya, engkau bersumpah dengan nama Allah? Dia menjawab, aku mendengar Umar bersumpah begitu di sisi Nabi, tetapi baginda tidak mengingkarinya. Sayyidina Umar kata, dengan nama Allah inilah Dajjal. Tapi Nabi tak ada, tak ada kata tidak. Jadi yang Jabir pun sama, dia pun berani bersumpah sebegitu. Jelasnya Rasulullah tidak menolak bahawa Dajjal itu seorang manusia. Jika tidak, sudah tentu dia mengingkari sumpah Sayyidina Umar yang mengatakan Ibnu Sayyad ialah Dajjal. Yang keempat, Abdullah bin Umar berkata, demi Allah, aku tidak ragu-ragu bahawa Al-Masih Dajjal ialah Ibnu Sayyad. Riwayat Abu Daud. Jadi memang terdapat beberapa orang sahabat yang percaya Dajjal ialah manusia, kerana Ibnu Sayyad itu seorang manusia, dan Nabi pun tidak mengingkarinya, walaupun dia tidak membenarkan Ibnu Sayyad sebagai Dajjal. Nombor 5, riwayat Imam Muslim. Dajjal cacat mata kirinya dan rambutnya keriting seperti buih kerana lebatnya. Jadi sekali imbas nampaknya ini ciri-ciri seorang manusia. 6, sesungguhnya Dajjal itu matanya terhapus dan di atasnya terdapat selaput yang tebal. Riwayat Muslim. Cerita manusia lah. 7, riwayat Imam Muslim. Dajjal itu buta matanya sebelah kiri dan lebat rambutnya. Ini juga ciri-ciri seorang manusia. Lagi bukti para sahabat tidak menolak bahawa Dajjal ialah manusia. Riwayat Imam Muslim. Ibnu Sayyad bila dia dah besar, dia ni salah seorang sahabat. Ramai lagi orang yang menganggap dia Dajjal, syak, ada syak ni. Jadi Ibnu Sayyad berkata kepada Abu Sa'id, sebab Abu Sa'id ni nampak macam ada syak je dekat dia kan. Aku bertemu orang ramai dan mereka menyangka aku ini Dajjal. Bukankah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Dajjal tidak punya anak? Abu Sa'id menjawab, betul. Kata Ibnu Sayyad lagi, padahal aku mempunyai anak. Dia ada anak-anak. Jadi
berdasarkan hadis ini dia bukan Dajjal, tapi bukan itu matlamat sembang kita ni. Kita nak manusia ke? Bukan. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan riwayat ini, manusia lah. Seterusnya, riwayat Muslim dan Ahmad. Sesudah itu Allah mengutus Isa ibnu Maryam. Ia seperti Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Jadi Nabi Isa ni akan datang dan dia macam seorang, zaman itulah nama dia Urwah. Jadi Nabi Isa, Urwah tu manusia, Nabi Isa yang akan datang pun manusia lah. Lalu muncullah kemudian dia membunuh Dajjal. Dia nampak cerita manusia juga. Nabi Isa membunuh Dajjal. Pernyataan sebegini memang sesuai untuk manusia. Dalam Sahih Muslim ada satu hadis yang panjang lah. Diriwayatkan Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau. Lelaki itu badannya besar dan dia terbelenggu. Manusia lah. Rasulullah sendiri mengesahkan orang itu ialah Dajjal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan sandaran-sandaran yang dikumpulkan ini, memang sukar untuk kita menafikan bahawa Dajjal bukan manusia. Sukar nak nafi. Melainkan kita mengiyakan Dajjal manusia. Wallahu a'lam.